Dekat sini saya pendekkan lagi garis masa kita, iaitu kita akan lihat apa yang ada dalam tempoh 800 tahun ini. Abad ini bermula dengan seorang trendsetter iaitu Imam Ibn Salah rahimahullah. Jadi Abu Amr Uthman Ibn Salah ada menulis kitab bernama Ulumul Hadith yang kemudiannya menjadi popular dengan Muqaddimah Ibn Salah. Dan buku ini banyak dijadikan panduan dan rujukan untuk ulama selepas dia. Kita akan lihat nanti. Sebelum itu kita ada Imam Diyauddin Al-Maqdisi, kemudian Imam Al-Munziri dan Imam An-Nawawi. Beliau ada Al-Irsyad iaitu ringkasan pada Muqaddimah Ibn Salah dan juga At-Taqrib At-Taysir ringkasan kepada Irsyad pula. Dan ada Al-Mizzi dan Al-Zahabi yang ulama ini banyak sumbangannya. Dan Al-Mughlatai, Ibn Rajab dan Ibn Kathir yang menulis Al-Ikhtisar iaitu ringkasan juga kepada Muqaddimah Ibn Salah. Lepas tu ada Tajuddin As-Subki, Ibn Al-Mulaqqin dan kitabnya Al-Muqni' Al-Iraqi dengan At-Tabsirah wa Tazkirah yang berupa syair atau nazam menggunakan Muqaddimah Ibn Salah sebagai panduan. Inilah dia yang dikenal sebagai Alfiyah Al-Iraqiyah. Kemudian ada Ibn Hajar yang tak perlu diperkenalkan lagi. Beliau ada syarah kepada An-Nukat yang merupakan penulisan Al-Iraqi. Dalam Nukhbatul Fikar pula, Ibn Hajar menulis dengan susunan yang baru yang tak sama dengan Ibn Salah. Dan pembahagian topiknya juga lain. Dia pun menulis syarah kepada Nukhbah iaitu Nuzhatun Nazar. Kemudian datangnya Badruddin Al-Aini dan As-Sakhawi yang menulis Fathul Murid, syarah kepada Alfiyah Al-Iraqiyah. Dan As-Suyuti yang juga merupakan penulis yang giat menerbitkan buku seperti Tadribur Rawi, merupakan syarah Taqrib An-Nawawi, dan beliau juga menulis Manzumah Alfiyah As-Suyuti. Manakala Manzumah Al-Baiquniyah oleh Imam Al-Baiquni pula adalah nazam yang pendek sebanyak 34 bait saja. Jauh sikit kita ada Az-Zarqani, Imam Al-Ajluni dan Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Dan ada As-San'ani yang menulis Qasbus Sukkari. Maksud dia tebu. Okey, yang penting nama dia Qasbus Sukkari Nazmu Nukhbatil Fikar. Kemudian ada Asy-Syaukani pada penghujung kurun ke-14. Ada tokoh-tokoh yang contemporary antaranya Dr. Mustafa As-Sibai dan kitabnya As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' Al-Islami, dan Abdul Aziz Al-Khawli dan bukunya Miftahus Sunnah atau Tarikh Fununil Hadith. Jadi itulah perjalanan yang dilalui oleh ilmu hadis sehinggalah ke hari ini. Kembali balik pada pertengahan kurun ke-7 Hijrah, bermula dengan Ibn Salah sehinggalah kurun ke-10 Hijrah. Kitab-kitab yang terhasil ni banyaknya berpandukan kepada Muqaddimah Ibn Salah. Kitab Ibn Salah ni tidak ada tertib yang khusus, tetapi sebabkan dia komprehensif dan merangkumi semua jenis-jenis ilmu hadis, maka ia menjadi satu standard bahan rujukan atau silibus pengajian oleh beribu-ribu ulama dan pelajar hadis selepas dia. Ada lebih daripada 30 kitab yang membahas karya Ibn Salah ni, sama ada bentuk ringkasan, ulasan, syair dan membuat perbandingan atau kritikan terhadap buku Ibn Salah. Begitu juga menjadi popular nazam atau matan syair kepada ilmu hadis. Dan tak kurang juga kitab yang tulis berpandukan Nukhbatul Fikar. Jadi peringkat ini adalah peringkat kematangan dalam perkembangan ilmu hadis kerana semua perbincangan sama ada secara ringkas ataupun secara terperinci dari setiap cabang ilmu hadis dan jenis-jenis hadis, semuanya telah dikaji dan ditulis. Begitu juga sebab ada ulama yang sangat mahir pada zaman ini dan mampu untuk mengkaji dan memeriksa kembali ilmu-ilmu ulama yang lepas. Peringkat ke-6 pula digelar sebagai peringkat kelesuan dan kebantutan. Sebab pada fasa ini, inisiatif baru dan pembaharuan dalam ilmu hadis makin kurang. Ulama hadis juga tak banyak sehingga kurang perhatian diberikan kepada tradisi ilmu hadis. Tetapi lebih banyak tumpuan diberikan kepada bidang ilmu yang lain. Karya-karya yang ada dalam bidang ilmu hadis tak banyak, yang ada hanya berupa ringkasan, puisi ringkas dan perbincangan lafaz dan istilah ulama terdahulu, tanpa ada yang memberi pandangan baru pada topik atau isu hadis secara mendalam. Tak dinafikan juga masih ada karya-karya yang bagus daripada beberapa ulama sampai menjadi penggerak kepada tradisi ilmu ini. Antaranya di India ada Al-Muhaddis Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Perlu kita ingat walaupun fasa ini umumnya nampak kurang aktif,
Tetapi usaha untuk menilai hadis, menjaganya, memahami maknanya tak pernah terhenti. Pada peringkat terakhir sekali adalah peringkat kebangkitan. Kerana zaman ini berlakunya pertembungan ilmu antara timur dan barat dan kita tahu bagaimana dunia ilmu menjadi tanpa sempadan. Jadi semua golongan, tidak kira Muslim atau bukan Muslim, pengkaji di serata dunia banyak menulis dalam bidang ilmu hadis. Kita akan jumpa banyak penulisan yang bermanfaat. Tak lupa juga kepada yang boleh mengancam ilmu hadis ini sendiri. Begitulah usaha mengkaji ilmu hadis ini berterusan kerana adanya perspektif baru dari serata dunia dan timbul persoalan-persoalan baru, kemudian ada yang menentangnya dan sebagainya. Jadi semua itu menjadi punca aktifnya perbincangan ilmu hadis sehinggalah ke hari ini. Kamu rasa apa akan jadi pada ilmu hadis masa depan nanti ya? Cuba kongsikan jawapan dekat ruangan komen. Itu sahaja pengembaraan merentas masa kali ini. Jangan lupa subscribe dan share pada kawan anda semua. Terima kasih dan Assalamualaikum.